Assalamualaikum. Ni nak kira part 1 lah, tadi part 2. Tadi pengenalan untuk barang-barang untuk ditukarkan enjin Nuvo LC. Okay, part 1 ni tool yang kita nak pakai untuk buat kerja overhaul enjin, whatever kerja-kerja yang kita nak DIY lah, yang memudahkan sebenarnya. Tak semestinya kita nak beki motor je, kita nak beki kereta ke, kita nak beki kerosakan dekat rumah. Sebenarnya tool yang ada dekat pasaran tu sangat membantu lah. Sekarang ni senang. Tak macam tahun 20-an dulu, tahun 20 tahun yang lepas. Barang-barang sangat mahal, tool sangat mahal. Kalau kita nak beli memang tak mampu. Zaman tu pun memang tak mampu pun kalau nak beli. Bukan zaman kita bekerja, masa tu zaman budak-budak lagi, masa zaman sekolah, kita tak mampu nak beli tool. Kalau ada tool pun tool yang common, yang biasa je. Common ring, spanner biasa, spanner adjustable, yang biasa-biasa, screwdriver. Kalau contohnya sekarang ni kita kat tangan ni, impact wrench. Impact wrench ni kalau dulu market mahal, sekarang ni kalau dekat Shopee murah. Maknanya boleh pakai lah, tapi kita pakai ni sebagai hobi untuk DIY. Jadi kegunaan impact wrench tu kita tak 100% pakai lah. Bukan selalu kita pakai. Jadi untuk dia punya ketahanan dia tu lagi tahan lah, bukan lagi tahan lebih lama. Sebab kita pakai jarang, kecuali bengkel lah. Kalau bengkel memang selalu pakai. Kalau barang murah ni biasa je kualiti dia kurang sikit lah. Mungkin motor dia cepat panas, ataupun dia punya mekanikal part kat dalam ni dia akan jadi loose, gigi dia ni pun semua makan. Tu yang menyebabkan kerosakan lah. Kalau untuk kerja-kerja DIY dekat rumah, kerja-kerja sendiri, kita bukan pakai selalu, rasanya kita boleh tahan lagi lama lah. Okay, sekarang ni kat tangan ada impact wrench. Sekarang ni ada box 3941. Yang ni untuk buka puli belakang. Sangat membantu. Kalau ada benda ni, jadi kerja-kerja untuk membuka puli tu lagi senang lah, lagi cepat. Tak perlu kita nak nak pakai box wrench manual. Lepas tu terpaksa kita kena pakai ada holder ni. Terpaksa kena pakai holder ni kalau untuk buka puli belakang lah. Puli belakang ke puli depan ke, terpaksa kena pakai holder ni. Kalau kita tak pakai impact wrench, kita kena tahan pakai holder lah. Sebab kita guna manual pakai box. Jadi benda ni holder. Ni tool yang saya akan pakai untuk buat kerja-kerja overhaul enjin Nuvo LC lah. Kita dah review, dah bagi tahu lah, dah bagi list, bukan review. Ni sini tujuan video ni dia buat untuk bagi tahu tools yang sesuai, tool yang menyenangkan kerja kita untuk buat overhaul enjin motor Nuvo LC. Yang ni untuk DIY lah, bukan level foreman dekat bengkel lah. Dia orang lagi expert, jadi tool dia orang lagi lengkap lah. Ni sekarang ni dia ada tool yang ada kat sini ni hanya untuk DIY punya kerja-kerja DIY, do it yourself. Okay, second, third, ni adalah magnet punya puli. Kita nak tarik magnet untuk motor-motor skuter. Dan ni pun dapat daripada Shopee juga. Okay, kita ada lagi apa lagi? Kita ada yang ni, kita ada spring valve. Dengan kita nak pasang dia punya key apa semua, kita nak buang spring valve dekat head, cylinder head. Jadi kita clamp macam ni lah. Ini sangat-sangat menyenangkan kerja lah. Kalau sebelum ni, zaman-zaman lama dulu, kita pakai box je, lepas tu kita lapik kain, kita ketuk je kat box. Jadi benda ni lagi sesuai lah, lepas tu pun kemungkinan untuk hilang key valve tu, tender valve tu kurang lah bila kita katak, tidak capok lah. Jadi kita klip, kita akan masuk
dekat ubah tu, dekat spring, dekat retainer tu ada ping dia termasuk. Siap, kita buka. Itu je. Yang ni yang ketiga. Okey. Yang ni untuk adjust tapak valve. Berapa kita nak adjust. Bar exhaust dengan bar minyak dengan bar exhaust. Kita nak adjust berapa. Banyak-banyak info-info daripada apa ni, daripada YouTube clearance untuk bar exhaust ni lagi besar pada clearance pada bar minyak lah. Info-info sebab dah jadi sifat semua jadi material besi, bila panas dia akan mengembang. Sebab tu kita perlukan clearance untuk apa ni, bar exhaust tu lagi tinggi gap dia tu daripada bar intake. Okey, itu je. Berapa nak set tu depend pada kesesuaian anda, mesin anda ataupun motor anda jenis apa. Kalau standard boleh refer pada manual. Yang lain, yang ni menarik. Zaman dulu kita hanya pakai dray biasa. Sekarang ni kita dah ada extension untuk kita buat potting. Kita buat potting untuk cylinder head, intake, exhaust. Kita buat potting untuk carburetor punya manifold, boleh buat piston, kita boleh potting dekat atas kalau ada sangkut. At least kita ada sesuatu benda yang boleh buat lah DIY. Kalau kita tak hantar kedai machine shop. Kesempurnaan bila nak buat potting by manual ni, dia depend lah. Kalau orang tu selalu buat, mungkin dia punya hasil tu perfect lah, bagus lah. Sebab dia buat manual, tak boleh nak kata buat macam ke buat dekat atau machine ke apa ke kan. Sebab bila buat manual ni dia depend pada pengalaman. Saya pun lama dah tinggal benda ni. Dulu kalau buat pun buat ikut dam. Janji licin besar. Sekarang ni kan semua benda ada kira-kira. Zaman sekarang ni modified motor zaman sekarang, dulu pun ada zaman dulu. Hanya format yang tertentu je tahu kira-kira. Kalau 20 tahun lepas mesti ada. Cuma zaman dulu tu kita tak dapat info tu daripada format. Contohnya gitu, kita sebab kita dulu kita main motor, kita main suka-suka, bukan kita main serius. Jadi kita tak ambil tahu pasal calculation motor, engine, kita nak modify, kita nak tahu dia punya kekuatan enjin tu, apa yang kalau enjin kuat, apa yang kena buat, apa yang nak suruh jadi enjin kuat. Zaman dulu tak ada pernah pun dengar compression ratio apa semua kan. Dulu kampung punya style, tukar barang, setting carburetor, buat kelas, tukar sprocket, tukar bearing. Kalau 2 stroke senang, 2 stroke. Kalau 4 stroke dulu tukar-tukar macam tu je lah. Adjust tapak ataupun kerahkan spring, tukar valve, macam tu lah. Cuma itu based on pada pengalaman. Format akan buat lah. Kalau buat DIY memang haru biru lah. Zaman dulu kalau DIY, ilmu modified motor ni dia shock sendiri lah. Dia shock sendiri, lepas tu dia feeling sendiri dia. Apa dia buat macam tu, dia rasa laju dah. Lepas tu pun dia test, dia feeling sendiri, dia shock sendiri. Bila test motor tak laju pun sebenarnya, tapi feeling tu yang penting. At least puas hati. Tapi itu lah cerita dia. Kalau zaman dulu ni untuk buat potting. Jadi untuk buat potting ni saya akan guna 2 dray lah. Dray biasa, tak tahu sama ada dia laju ke tak, sama pakai dray bateri ataupun pakai dray elektrik. Untuk buat potting ni, adapter dia ni ada yang jenis slot ataupun kita boleh ikat dengan dray biasa. Kita akan masuk sini, lepas tu kita akan boleh masuk dekat ni lah, dekat ni. Jadi kita boleh pakai dray lah potting ni.
Okey, ni untuk potting. Okey, ni mata potting ataupun polish. Yang ni pun dapat dekat apa? Dekat Shopee juga. Very reasonable price. Tak mahal, tak murah, tapi reasonable lah. Kalau nak dapat kat kedai belum tentu semua kedai ada lah. Especially satu set macam ni. And then harga dia memang kau lah. Tadi satu lagi benda ni yang kita beli ni, kita tak tahu kualiti dia. Hopefully tengok material dia, tengok dia punya workmanship, hasil barang ni nampak bagus lah. Tapi tak apa, kita nak pakai bukan untuk banyak enjin, kita nak pakai hanya untuk satu enjin je, ataupun kawan-kawan nak pinjam, kita boleh share lah. Benda ni tak ada masalah. Bukan kita workshop. Kalau workshop betul lah, dia perlukan barang-barang yang ketahanan yang lama. Kalau barang kat Shopee ni rasanya harga dia terlampau murah berbanding kedai lah. Contohnya kat kedai, kalau kita nak beli barang-barang tools ni, rasanya kat Shopee tu lagi murah lah. And then kita penat juga kalau kita nak pergi cari kedai one by one, nak cari barang-barang benda-benda macam ni. Okey, yang ni main jack and pilot untuk carburetor, nanti review satu-satu. Okey, selesai untuk potting. Next kita ini adalah bearing puller. Dia ada banyak saiz. Yang ni pun dapat daripada Shopee juga. Tapi bearing puller ni macam menyenangkan kerja lah. Tapi ada bearing puller ni, kalau tak ada bearing puller ni, kita mesti boleh cabut bearing dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Kalau ni tak pasti berapa lama dia tahan, ataupun kita kena tengok bearing puller, bearing yang kat enjin asal tu yang dah 12 tahun dah tukar, mungkin dia grade dia tu lama sikit lah, dia dah kembang elok, dah lekat dekat casing enjin, susah sikit lah. Jadi harap-harap bila kita buat kerja tu dia smooth lah. Kalau tak, kita terpaksa lah guna kaedah-kaedah. Kalau bearing puller ni rosak, terpaksa lah guna kaedah-kaedah ajaib untuk cabut bearing. Dia ada dua set lah. Satu retainer, satu puller, satu dia punya jack lift dia tu untuk masuk kat dalam bearing tu. Dia ada pelbagai saiz lah, berbagai-bagai saiz bearing. Dia ada dua ni. Yang ni pun boleh dapat kat Shopee, senang, tak ada masalah. Okay, next kita try kita try benda ni. Dah lama sebenarnya nak beli, sejak masa bukan nak beli, sebab benda ni torque wrench. Dia ada torque wrench. Dia torque wrench dia, jadi apa yang start bolt ataupun bolt yang kita ketat tu, especially cylinder head, atau pulley, apa lagi, cam, ataupun kalau barang kereta lah, memang dia orang memang akan pakai torque lah, ataupun sesedap rasa lah. Kalau tak ada torque, dia akan jadi sesedap rasa untuk bila kemas. Bila kita nak ketatkan bolt tu, kita akan buat sesedap rasa. Jadi pulley stock wrench ni zaman dulu mahal, sekarang ni rasa reasonable kot. Boleh beli untuk kegunaan. Tapi yang paling penting je, bila torque wrench ada, kita kena tahu juga torque value untuk contohnya Nuvo LC, puli depan, puli belakang, berapa kita kena torque. So far dah dapat info tu daripada kawan-kawan, terima kasih banyak. Dia ada bagi share info untuk torque puli depan ataupun puli belakang. Kita try guna torque dengan guna impact wrench. Kita ada impact wrench ni. Kalau impact wrench ni dia claim dia boleh pergi ke
Kalau masa beli dulu dia boleh pergi ke berapa tok Newton meter, banyak jugalah. Lebih pada 200 Newton meter ni. Tapi kita tak tahu betul ke 200 Newton meter. Jadi kita boleh compare. Kita akan guna top rank dengan Bateri low. dah nak habis. Bateri nak habis. Top range. Okey itu je. Sikit lagi. Satu item ke. Okey, bateri dah nak low. Okey, yang ni die gauge, degree wheel. Yang ni die gauge, yang ni degree wheel. Yang ni pun info kegunaan dia untuk set kita punya cam as per target, as per kita punya target. As per kita punya target berapa, based on character engine apa yang kita nak. Sebab cam kita dah pakai cam boleh plug and play, tapi kita tak tahu dia punya keberkesanan bila plug and play tu apa yang kita nak, betul ke tak. Jadi bila ada degree wheel, die gauge ni, kita cubalah tengok plug and play based on marking mark dengan based on degree wheel. Kita cuba cari lah based on target apa yang kita nak tu. Okey, itu saja. Inilah barang-barang dia. Cuba zoom dekat barang-barang dia. Bateri dah tak ada dah. Kita ada kaki robot, kita ada die gauge, kita ada yang ni pun caliper. Ini kerja-kerja untuk installation lah. Set. Okey, ni baru beli juga untuk rebar untuk buat lapping valve. Sebab head lama, kabel-kabel mesti ada, bila kita tukar valve kita lapping sekali. Okey, itu saja.